Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasrullah Birasli, nombor matrik A170267. Saya akan menerangkan tentang konflik adik-beradik. Pertama kali saya akan terangkan dulu apa itu konflik. Konflik ini adalah proses perselisihan, ketegangan atau pertikaian antara dua atau lebih pihak. Selain itu, dikenali juga sebagai perbezaan pendapat, pendirian atau persengketaan yang terjadi antara pihak yang berkonflik. Setiap konflik terdapat punca-punca tersendiri. Dalam konflik adik-beradik ni, antara punca adalah perasaan cemburu. Perasaan cemburu ni merupakan antara punca utama terjadinya persaingan antara adik-beradik. Sekiranya salah seorang daripada mereka mendapatkan sesuatu yang lebih, seorang lagi akan berasa cemburu, terutamanya jika melibatkan pujian daripada ibu bapa. Punca seterusnya adalah perbezaan pribadi. Bagi kanak-kanak, individu yang dianggap sebagai kawan adalah individu yang mempunyai banyak persamaan dengan mereka. Namun begitu, jika pribadi sesama adik-beradik sangat berlainan antara satu sama lain, ini akan mengakibatkan persaingan. Sebagai contoh, jika adik-beradik gemar menonton rancangan televisyen yang berbeza tapi ditayangkan pada waktu yang sama, secara tidak langsung akan mengundang persaingan dan pergaduhan. Punca yang ketiga adalah ketidakadilan. Kanak-kanak merupakan individu yang sangat mementingkan kesaksamaan. Mereka akan mudah menurut perintah atau arahan ibu bapa sekiranya adik-beradik yang lain juga mendapatkan tugasan yang sama. Namun begitu, jika tugasan tersebut tidak adil dan berat sebelah, ini akan mendatangkan pergaduhan yang akan mengakibatkan persaingan sesama mereka nanti. Setiap konflik mempunyai cara-cara untuk menanganinya. Dalam konflik adik-beradik juga terdapat beberapa cara untuk menangani konflik tersebut. Antaranya ialah kita perlu bina persefahaman antara adik-beradik. Janganlah kita biarkan pergaduhan antara adik-beradik berterusan sehingga mereka tidak mahu bertegur sapa. Oleh itu, kita hendaklah mencari jalan penyelesaian agar pergaduhan itu tidak berpanjangan sehingga merosakkan hubungan. Seterusnya ialah kita perlu belajar menghormati, ceritakan kebaikan sesama adik-beradik dan memberi tunjuk ajar untuk menghormati antara satu sama lain. Di samping itu, cara untuk menangani konflik adik-beradik ialah kita perlu menggalakkan sikap tolong-menolong dalam adik-beradik. Apa yang boleh kita buat ialah kita mengajak adik-beradik kita untuk membantu membuat kerja rumah yang boleh dilaksanakan secara bekerjasama. Selain itu, cara untuk menangani konflik adik-beradik ialah kita perlu meluangkan masa bersama adik-beradik. Kita boleh merancang untuk makan bersama. Selain itu juga terdapat berbagai cara untuk meluangkan masa bersama dengan adik-beradik. Sebagai contoh, kita boleh bersukan bersama seperti bermain badminton di petang dan juga berbasikal. Akhir sekali, kita perlu menghormati bakat antara adik-beradik. Setiap adik-beradik semestinya mempunyai bakat tersendiri dan kita sebagai adik-beradik perlu menghormati bakat antara satu sama lain. Dengan cara ini dia akan dapat menangani konflik antara adik-beradik. Ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menangani konflik adik-beradik. Pertama, sebagai ibu bapa, mereka tidak boleh membanding-bandingkan anak mereka sesama adik-beradiknya. Ini hanya akan mendatangkan perasaan cemburu sekaligus merenggangkan hubungan sesama mereka. Selain itu, ibu bapa juga
boleh memberi tanggungjawab kepada anak mereka yang lebih tua untuk menjaga adik-beradik yang lebih muda. Ini dapat menanam sikap matang terhadap anak yang lebih tua selain memupuk perasaan kasih sayang sesama mereka. Kesimpulannya, ibu bapa perlu membantu anak-anak membina hubungan yang positif dengan mewujudkan persekitaran yang positif melalui contoh dan teladan, serta dengan menanamkan pengetahuan, nilai sikap, tingkah laku dan kemahiran sosial yang positif. Konflik, pertengkaran dan pergaduhan sering terjadi, tetapi hubungan positif antara adik-beradik dan ahli keluarga boleh ditingkatkan sekiranya ibu bapa memiliki kemahiran mendidik dan mempelajari teknik penyelesaian konflik. Sekian, terima kasih.